Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tanggal 10 hari bulan Mac tahun 2021 bersamaan dengan 27 Rajab 1442 pada malam ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripadanya telah memilih kita semua untuk menjadi tetamu Allah di semulia-mulia tempat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita duduk-duduk sementara menantikan solat fardu isya, kita dengar bingkisan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang memperingatkan kita satu peristiwa yang agung yang telah berlaku ke atas jasad mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa yang tercatat di takwim-takwim, di kalender-kalender, di jadual-jadual di rumah kita, peristiwa Isra dan Mi'raj pada tanggal 27 Rajab 1442. Hadirin hadirat muslim muslimat tamu Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan satu peristiwa yang wajib kita semua imani dan yakini. Yang wajib kita semua perdengarkan kepada ummah. Yang wajib kita semua sebar luaskan. Yang wajib kita jadikan sebagai satu pegangan di dalam kehidupan kita. Ibrah demi ibrah yang perlu kita ulang kaji sentiasa, ulang siar, dan kita jadikan sebagai tazkirah, peringatan dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Bagilah peringatan sentiasa, kerana dengan peringatan kelak akan mendatangkan banyak manfaat kepada orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah, ibu-ibu yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yang berpegang kepada syariat Islam yang benar, kita panjat syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat ke sekalian alam. Apa yang berlaku dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lampau, tuan-tuan, menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Susah payah baginda Nabi menyebar luaskan agama dengan penuh rintangan, penuh ujian, tuan-tuan. Bila sebut peristiwa Isra dan Mi'raj, maka mengingatkan kita saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka di pulau. Bukan sehari dua, tuan-tuan. Selama 3 tahun lamanya, tuan-tuan. Bayangkan kita berada musim PKP yang lampau, tuan-tuan. Yang lepas, tuan-tuan. Berapa bulan yang kita tak boleh keluar rumah. Kita tak boleh bergerak daripada satu daerah ke satu daerah. Daripada satu negeri ke satu negeri, kita pun rasa tertekan dah, tuan-tuan. Ada kebanyakan orang bila dihalang daripada datang ke masjid, ke surau, dia ambil tindakan, tuan-tuan. Dia sebar, dia kecam melalui media massa, tuan-tuan puan. Nah, pegawai masjid, tuan-tuan puan. Nah, orang-orang yang ambil tanggungjawab untuk mengawal selia, tuan-tuan, masjid, mereka dikecam. Jadi, tuan-tuan, sekejap saja kita kata tempoh masa berbulan-bulan saja kita dah rasa tertekan, tuan-tuan. Apalagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun dihalang, disekat, ada duit pun tak boleh nak membeli di kedai-kedai, tak jual. Jangan kamu jual kepada Muhammad dan sahabat-sahabat Muhammad kecuali dengan harga yang tinggi melambung. Supaya dia tahu bila dia tentang kita, maka dia terima musibahnya, dia terima balanya, dia kenakan sekatan ekonomi kepada sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, tuan-tuan. Sahabat-sahabat mereka bersabar. Sehingga pada saat tersebut, tuan-tuan, baginda Nabi dan para sahabat mengisahkan mereka hanya makan daun kayu, ranting-ranting kayu jadi makanan. Bayangkan bebek-bebek mulut mereka pecah kerana makan makanan yang keras, tuan-tuan. Makan makanan yang mana, tuan-tuan, terpaksa untuk menahan diri daripada mati, menahan diri daripada lapar. Kita kalau tak makan sebulan, tuan-tuan, bayangkan ni 3 tahun, tuan-tuan, lamanya. Dia asak dengan ujian, tuan-tuan, nak kecek, nak senyum, nak pergi mari tak boleh, tuan-tuan. Beratnya ujian dan musibah baginda Nabi. Siapa yang membantu baginda Nabi pada saat tersebut, tuan-tuan? Ada 2 insan
yang besar peranannya. Yang pertama, pak saudara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, yang mana dia sediakan tempat, disediakan kawasan kaki bukit. Ya, ada sumber-sumber makanan bagi Nabi dan para sahabat. Mereka boleh tuan-tuan ambil daripada daun-daun kayu tadi. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahawasanya pembantu-pembantu baginda Nabi, termasuk pak saudara baginda Nabi sendiri, tuan-tuan telah meninggal dunia dan mati pula di dalam keadaan tak dapat melafazkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, betapa pilunya hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada itu, pada tahun yang sama, tuan-tuan, kewafatan pula Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, pemaisuri hati baginda Nabi yang sentiasa menghiburkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi berada dalam keadaan ujian, musibah, bila Nabi, tuan-tuan puan, dihujani dengan pelbagai mehnah, tribulasi, tuan-tuan puan, tohmahan daripada musuh-musuh Islam yang mengatakan Nabi ini adalah gila, Nabi ini tukang sihir, Nabi ini memukau masyarakat ke arah ajaran yang sesat. Macam-macam lagi tuduhan-tuduhan palsu yang dikenakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Imam Asy-Syafi'i bila dia cerita tentang ujian, Imam Asy-Syafi'i kata kalau nak tahu ulama tu benar, maka dia paling banyak sekali difitnah dalam masyarakat. Dia paling banyak sekali ditohmah di dalam masyarakat. Sebagaimana baginda Nabi bila dia bawa kebenaran, tuan-tuan, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditohmah, dikata dengan pelbagai kata-kata yang nista, kata-kata yang dusta, tuan-tuan. Dikeji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan baginda Nabi sejak daripada muda lagi digelar Al-Amin, tuan-tuan. Orang yang jujur, orang yang baik, orang jujur, orang bagus. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bila orang kafir nak bermusafir, maka dia tinggal harta benda mah perak dia kepada baginda Nabi sebagai amanah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, darah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diminum oleh Abdullah ibn Zubair bin Awam, tuan-tuan. Dan Nabi sebut, darah siapa yang bercampur dengan darah aku, maka haram bagi dia neraka. Baginda Nabi hebatnya, mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Bila dia berbekam, dia suruh Abdullah ibn Zubair tolong dia letak, tolong dia simpan darah dia di tempat yang selamat. Abdullah bin Zubair bila jumpa Nabi, Nabi tanya dia, Abdullah, mau letak mana darah tadi? Dia kata, aku letak di tempat yang paling selamat ya Rasulullah. Di mana? Dalam perut aku, dia kata. Nabi senyum. Nabi kata, tidak akan disentuh api neraka orang yang darahku bercampur dengan darahnya. Mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmat sekalian alam. Tiba-tiba baginda Nabi diuji dengan ujian kesedihan, tuan-tuan. Kewafatan, penentangan. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diterima di tanah air, ditumpah tanah tumpah darah dia di Makkahul Mukarramah. Nabi cuba pergi tempat lain, tuan-tuan, di Taif. Nabi dibaling dengan batu sehingga berdarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun tersebut, tuan-tuan, digelar sebagai Amil Huzn, tahun kesedihan bagi Nabi, tahun keperitan, ujian yang berat bagi orang-orang yang beriman, tuan-tuan. Kita tak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebegitu berat, dan kita minta supaya Allah SWT, Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Tuhan kami, jangan kau pikulkan kami dengan bebanan yang kau pikulkan kepada orang yang sebelum kami, bebanan yang berat sehingga tidak tertanggung, tuan-tuan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat tersebut Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Maka Allah SWT memerhati setiap gerak-geri Nabi dan tindak tanduk musuh-musuh Islam. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah buat, tuan-tuan. Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah daripada sebarang kecacatan, kekurangan. Bahkan Allah Maha sempurna. Subhanallah. Kalimah subhanallah, kalimah yang agung, tuan-tuan. Disebut dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatan 'ala lisan, sakilatan fil mizan, habibatan indar rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimah yang ringan di bibir mulut tapi berat di sisi timbangan amalan dan amat disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gabriel kalimah tersebut, tuan-tuan. Apakah kalimah tersebut? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.
Hebatnya kalimah subhanallah. Subhanallah tamla'ul mizan. Subhanallah memenuhkan timbangan amalan. Pernah satu masa baginda Nabi SAW keluar semai subuh. Siti Juwairiyah, isteri baginda Nabi SAW, berada di atas hamparan sejadah dia, berzikir, berwiri, bersolat sunat tuan-tuan. Kemudian sembahyang subuh. Lepas pada sembahyang subuh, kemudian dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk waktu duha. Baginda Nabi SAW kembali tuan-tuan daripada masjid pada waktu duha. Baginda Nabi suka pergi masjid dan beriktikaf di masjid sehingga waktu duha. Pernah Nabi sebut bahawa siapa yang duduk di iktikaf di masjid selepas daripada sembahyang subuh tuan-tuan, maka dia akan dapat ganjaran pahala haji dan umrah sempurnanya. 3 kali Nabi udah. Bila baginda Nabi SAW kembali ke rumah dia, di samping Siti Juwairiyah, isteri baginda Nabi SAW, salah seorang isteri baginda Nabi SAW, maka Nabi tanya, wahai Siti Juwairiyah, adakah kamu berada di sini semenjak daripada subuh tadi? Jawab dia, ya wahai Rasulullah SAW. Inginkah kamu aku ajarkan satu kalimah, dia kata, yang mana jika engkau lafazkan, maka dia lebih aula, lebih afdal, lebih besar ganjaran pahala daripada kamu berada di atas tikar sajadah sejak daripada sebelum subuh sampai waktu duha. Apakah kalimah tersebut wahai Rasulullah? Maka jawab baginda Nabi SAW, kalimah subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Tuan-tuan, puan-puan, tetamu Allah Subhanahu wa taala, kita biasa melafazkan zikir-zikir ini, tapi nilai dia cukup besar sehingga jika ditukar dengan duduk di atas tikar sajadah, dengan berzikir, dengan baca Quran, dengan buat amal-amal soleh tadi tuan-tuan, lebih mahal lagi kalimah subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati, menunjukkan bahawasanya kalimah subhanallah merupakan kalimah yang besar, yang agung tuan-tuan, kalimah yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulakan suratul Isra, surah yang ke-17 daripada 114 surah, pada juzuk awal-awal juzuk yang ke-15 tuan-tuan boleh buka. Surah ini mengandungi 111 ayat tuan-tuan, dan ayat yang pertama dia kata subhanallazi biyadihi subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Maha suci Allah, maha hebat Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala menjangkau pemikiran yang kita dapat capai dengan akal fikiran kita tuan-tuan. Apa yang berlaku pada baginda Nabi SAW merupakan satu mukjizat anugerah daripada Allah. Mukjizat yang Allah SWT bagi khusus pada baginda Nabi untuk menghiburkan Nabi yang berada dalam keadaan kesedihan tuan-tuan. Kesedihan demi kesedihan yang dirundum dengan pelbagai masalah ummah, maka Allah Subhanahu wa taala hiburkan baginda Nabi SAW dengan berjalan malam. Asra bi 'abdihi, berjalan pada waktu malam dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ulama bincang, kenapa waktu malam tuan-tuan dan puan? Bukan waktu siang. Waktu malam baginda Nabi SAW dipilih oleh Allah, diundang oleh Allah, didatangi dengan malaikat Jibril dan Mikail tuan-tuan dan puan. Dan ketika itu baginda Nabi SAW mengikut setengah riwayat sedang berada di rumah mak saudara Nabi, dan dijemput oleh malaikat Jibril dan dibawa ke telaga Zamzam dan dibelah dada baginda Nabi SAW tuan-tuan, dan dimasukkan, dibersihkan dengan air Zamzam. Jadi tuan-tuan puan-puan, baginda Nabi ini seorang yang agung, seorang yang Allah SWT sediakan bagi dia satu telaga, satu sungai yang besar di syurga. Nama dia Telaga Kautsar. Bagaimana? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami sediakan, kami anugerahkan kepada engkau wahai Muhammad dengan satu telaga yang besar, nama dia Telaga Kautsar. Bayangkan tuan-tuan kehebatan Telaga Kautsar, telaga yang luas, air yang banyak ni tuan-tuan, dikelilingi telaga tadi
dengan timbul-timbul daripada emas, tuan-tuan. Nah, disediakan bagi orang-orang yang beriman, bila minum air telaga Kausar ni, tuan-tuan, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Ahli neraka yang dibakar di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka keluar daripada neraka selepas selesai daripada dibakar dosa-dosa mereka yang banyak bertimbul tadi, tuan-tuan. Maka untuk dimasukkan ke dalam syurga, mereka malu nak masuk syurga sebab terpampang di dahi-dahi mereka ni ahli neraka. Apa mereka buat, tuan-tuan? Mereka minta syafaat daripada baginda Nabi, nak mandi, nak basuh dahi mereka dengan air telaga Kausar, tuan-tuan. Berkat air telaga baginda Nabi SAW, basuh dahi-dahi mereka ni, tuan-tuan. Nah, mereka ambil air semaya, maka gugurlah, tuan-tuan, perkataan ahli nar, dan mereka gembira masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita, kata alim ulama, bila mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril, ketua bagi segala malaikat, untuk bersihkan hati baginda Nabi yang sudah sedia bersih, agar, tuan-tuan, dinaik taraf, diangkatkan lagi taraf darjat, dimasukkan dengan hikmah, dimasukkan dengan iman, dimasukkan ke dada baginda Nabi SAW dengan pelbagai keutamaan, kelebihan, tuan-tuan, menggunakan air Zam-Zam. Dan Nabi pernah sebut di dalam hadis Nabi, Az-Zam-Zam lima syuribalah. Az-Zam-Zam lima syuribalah. Minumlah air Zam-Zam dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat air Zam-Zam ni Allah Taala sediakan bagi umat baginda Nabi SAW, tuan-tuan, segala hajat dan keperluan mereka ditunaikan. Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan Nabi adalah rahmat bagi kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana ayat yang hamba jelaskan sebentar tadi, Allah Taala jadikan kejadian Isra dan Mi'raj ini, tuan-tuan, hiburan bagi Nabi dan juga bagi kita semua, tuan-tuan. Kita ambil manfaat daripadanya. Yaitu, tuan-tuan, apabila kita nak dekat, bila kita nak hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sekali-kali tidak akan terima hati yang kotor, hati yang berada dalam keadaan tidak bersedia, hati yang keluh kesah. Alam nashrah laka sadrak. Allah Subhanahu wa taala lapangkan dada baginda Nabi. Allah Taala bagi kelebihan yang banyak kepada baginda Nabi. Kita sama umat baginda Nabi SAW, tuan-tuan. Saya dan tuan-tuan, kita semua berada di bulan Rajab, tuan-tuan, ambang Ramadan. Kita nak memasuki satu bulan yang hebat. Qad ja'akum syahrun azimun mubarak. Maka kita kena kikis segala perkara yang tidak baik daripada lubuk hati sanubari, dan kita semak dengan sifat-sifat yang terpuji, tuan-tuan. Sifat syukur, sifat redha, sifat yang mana berada dalam keadaan, tuan-tuan, dalam keadaan yakin kepada Allah, keimanan, ketakwaan yang benar. Buang segala sifat-sifat yang tercela, kibir, sifat riya, ujub, tuan-tuan, sifat-sifat mazmumah yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita diterima segala amal ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslim muslimat tamu Allah taala. Kemudian baginda Nabi SAW didatangkan dengan satu binatang daripada syurga, namanya burak. Burak ni, tuan-tuan, lebih besar daripada keldai, lebih kecil daripada bagal. Maknanya lebih kecil daripada kuda lagi, tuan-tuan. Lebih kecil daripada bagal. Sederhana besarnya. Warna putih, tuan-tuan. Dan kelajuan dia, nama pun barak. Subhanalladzi yusabbihul ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati, tuan-tuan. Allah Taala menyifatkan bagaimana kilat peti, tuan-tuan, kelajuan. Kelajuan bagi borak ni, tuan-tuan, kelajuan cahaya. Borak-borak ni, tuan-tuan, al-barq dalam bahasa Arab ni maknanya kilat lah, tuan-tuan. Ra' maknanya peti, lekum, bunyi. Kelajuan cahaya ni, tuan-tuan, 300,000 km per saat kelajuan dia, tuan-tuan. 300,000 km per saat. Kalau kita kata kelajuan kereta kita, kalau kita naik, tuan-tuan, 200 km sejam, bukan per saat, tuan-tuan, sejam. Sejam tu kita rasa gegar dah. Kalau naik 200 km ni, tuan-tuan, kena samai dah. Tapi bayangkan kalau 300,000 km per saat kelajuan ni, tuan-tuan, sejauh mata memandang. Itu hebatnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dengar berita-berita kemajuan teknologi, 300,000 km sejam, tuan-tuan, kereta api laju. So sejam, tuan-tuan. Sejam ni ada berapa saat, tuan-tuan?
1 minit 60 saat. Bayangkan 1 jam 60 minit. Jauh lagi tuan-tuan dengan kelajuan cahaya. Hebatnya. Tentera Allah, hebatnya makhluk Allah. Hak nama Buraq ni tuan-tuan yang bawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Perjalanan. Jadi ulama kata bila Nabi Allah Subhanahu wa taala jemput dia dibawa dalam satu pengembaraan tadi, maka Nabi didatangi dengan kenderaan. Kita pun sama tuan-tuan puan. Untuk dekat dengan Allah, untuk cari redha Allah, untuk kita dapat hasil keyakinan, keimanan, ketakwaan yang itu yang benar dalam dada kita, maka kita perlu kepada satu perkara tuan-tuan puan, untuk mendekatkan kita kepada Allah. Apa dia? Ilmu agama. Syabah Tahniah tuan-tuan, hidupkan masjid dengan ilmu agama, dengan keimanan, keyakinan tuan-tuan, dengan kebenaran. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, istiqamah tuan-tuan dalam mencari gali ilmu. Kerana dengan ilmu tadi, maka kita akan dapat tuan-tuan puan redha Allah. Kita akan dapat melakukan amalan, dapat melakukan ibadah. Ibadah tanpa ilmu tuan-tuan puan, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu mengajar sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat taat dalam hati. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan, ibadah, aktiviti yang kita buat diterima di sisi Allah berlandaskan kepada niat yang betul, niat yang baik, berlandaskan kepada ilmu yang benar tuan-tuan. Kalau kita buat amalan tanpa berlandaskan kepada ilmu, maka dia sia-sia tuan-tuan. Tidak ada niat yang betul, maka dia sia-sia. Nauzubillah min zalik. Maka martabat dan darjat ilmu tuan-tuan, ke mana pun mesti didahulukan sebelum kita melakukan amalan-amalan soleh, agar amalan kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah ilmu tuan-tuan puan perantara bagi kita untuk menuntut redha Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Nah, ulama-ulama, imam-imam mazhab, mereka amat gemar menuntut ilmu. Imam Asy-Syafi'i semenjak daripada usia 7 tahun lagi tuan-tuan. 7 tahun lagi dah hafal kitab sumber ilmu utama Al-Quranul Karim. Menghafal hadis-hadis kitab imam, kitab Muwatta tuan-tuan, bagi kitab tuk guru dia. Jadi sehingga kan salah seorang tuk guru Imam Asy-Syafi'i, nama dia Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia puji anak murid dia Imam Asy-Syafi'i. Dia kata mana? Dia kata Imam Asy-Syafi'i ini merupakan matahari bagi bumi ni kata. Imam Asy-Syafi'i ini ibarat matahari bagi bumi. Tengok tuan-tuan, hubungan di antara guru dan murid. Hari ini tuan-tuan dan puan, tandusnya adab, tandusnya akhlak. Generasi akhir zaman ni tuan-tuan dan puan, lepas periksa SPM baru tuan-tuan, bukan ambil bidang falsafah kedoktoran, baru lepas SPM, tengok tercatat di baju dia gambar dia. Kalimah-kalimah mencaci cerca cikgu mereka, guru mereka. Dia ambil buku tuan-tuan dan puan, dia lepas dalam sungai tuan-tuan dan puan. Masya-Allah. Nah, hilangnya adab. Kata Syekh Qurayyim bin Ahmad Al-Baghdadi yang hidup sezaman dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi, dia kata jadikanlah amalan kita ni ibarat garam. Jadikanlah amalan saya dan tuan-tuan ni ibarat garam. Dan jadikanlah, dia kata, adab dan akhlak tu ibarat tepung tuan-tuan. Ibarat tepung. Gagal dengan tepung ni sukatan dia lagu mana tuan-tuan? Gagal dengan tepung. Gagal ni kalau kita bubuh setengah kilo, tepung setengah kilo, boleh makan kau tuan-tuan? Tepung tadi, kuih tadi, tak boleh makan, masih perak tuan-tuan, masih perak, tahu saja. Amalan kalau banyak tidak ada adab dan akhlak tuan-tuan, hancur lebu, tak pakar tuan-tuan. Nampak ya comel, nampak ya wara, nampak baik, nampak comel tuan-tuan amalan tadi, tapi rasa tak di mulut tuan-tuan, tak di lidah kita, tak boleh nak telan tuan-tuan, tak mampu nak ditelan. Lepas Syekh Qurayyim bin Ahmad Al-Baghdadi yang nasihatkan kepada anak dia, sentiasalah iringi setiap amalan tadi dengan adab dan akhlak yang sempurna. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Taala mengajar adab sopan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna adab. Maka bila kita berada dalam keadaan memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan, kita jadikan adab dan akhlak itu sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, bimbingan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra' dan Mi'raj ni merupakan gedung ilmu tuan-tuan bagi kita cedu. Banyak tuan-tuan pengajaran daripadanya. Antaranya juga Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi daripada masjid ke masjid.
Kalau Allah SWT nak naikkan baginda Nabi daripada Masjidil Haram tu pergi ke Sama'id dunia, langit yang pertama, berjumpa dengan Nabi Adam, berjumpa dengan langit yang kedua, berjumpa dengan Nabi Yahya, Nabi Isa, langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf, langit yang keempat berjumpa dengan Nabi Idris, langit yang kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, seterusnya tuan-tuan ke Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan Allah SWT, menerima ibadat solat. Tak ada masalah tuan-tuan, boleh Allah SWT buat. Tapi Allah nak menzahirkan tuan-tuan puan kepada ummah kepentingan institusi masjid tuan-tuan. Masjid yang tuan-tuan semarakkan ni adalah satu perkara yang penting, tempat Allah SWT turunkan rahmat pada satu kawasan. Bila masjid hidup satu kawasan tuan-tuan, satu negeri itu akan hidup agamanya. Bila masjid hidup satu komuniti, satu kampung, satu mukim, maka mukim tersebut tuan-tuan puan hidup hati-hati mereka. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semarakkan dengan majlis ilmu. Sempena kita memperingati tuan-tuan Isra' dan Mi'raj ni, Nabi telah dipindahkan, telah diperjalankan daripada masjid ke masjid, supaya masjid hidup, hati kita hidup tuan-tuan, dan ilmu dapat disebarkan, diperturunkan tuan-tuan. Akhirnya manusia berada dalam keadaan jagaan Allah, dapat redha Allah dunia dan redha Allah SWT di akhirat sana insya-Allah. Dikit tazkirah tuan-tuan pada malam ini. Terima kasih banyak atas peluang, jazakumullah khair, kerana meminjamkan telinga pendengaran tuan-tuan dan puan untuk ayat-ayat Allah dan hadis-hadis serta apa yang disebut oleh alim ulama kita. Moga jadi pedoman bagi saya sendiri, bagi saya tuan-tuan dan kita semua insya-Allah. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdasy syakirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami syukuri nikmat-Mu ya Allah, menganugerahkan kami kepada masjid-masjid, pada alim ulama, pada setiap nikmat yang Engkau kurniakan. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ia keberkatan, jadikanlah ia adalah habuan bagi kami di dunia dan juga di akhirat. Jadikanlah ia sebagai pedoman dalam kehidupan. Jadikanlah ya Allah segala apa yang kami dengar, segala apa yang kami amalkan, segala apa yang Engkau milikkan kepada kami ini adalah pemilikan hamba-hamba yang soleh. Allahumma atina ma ataita bihi ibadakas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.